sedang buat tu? Boleh Hana tolong? Oh Hana, ibu sedang mengemas dapur. Kamu hendak tolong ibu? Mengapakah kita harus bersihkan dapur? Ibu, Kita perlu sentiasa membersihkan dapur supaya dapat menjaga kebersihan dan mengelakkan daripada serangga dan bau busuk. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan belajar tajuk mengemas dapur. Murid-murid biasa menolong ibu di dapur? Saya percaya ramai di antara murid-murid ini yang rajin dan suka membantu ibu mengemas dapur. Mari kita mulakan tajuk kita pada hari ini. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 1.1.1 iaitu mendengar, mengecam, memahami dan menyebut dengan betul dan tepat ayat majmuk. Objektif kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid akan dapat pertama, menyebut 4 ayat majmuk dengan betul. Kedua, murid-murid dapat membina 2 ayat majmuk berdasarkan gambar dengan betul. Cuba Hana teliti dalam gambar. Jika dapur kita begini, apa perasaan Hana? kotornya dapur tu ibu. Baiklah murid-murid, jika kita tinggal di kawasan yang kotor, kita akan berasa tidak selesa. Dapur yang kotor akan menyebabkan penyakit. Selain itu, serangga seperti lipas dan tikus juga gemar memasuki rumah kita yang kotor. Jadi kita perlu memastikan rumah kita sentiasa bersih dan dapur sentiasa dikemas apabila digunakan. Kemahiran yang akan kita pelajari pada hari ini ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Murid-murid akan meneliti gambar dan membaca ayat majmuk. Selain itu, murid-murid juga akan mempelajari tentang ayat majmuk. Selepas itu, murid-murid dikehendaki melengkapkan gambar dengan membina ayat majmuk yang sesuai. Murid-murid telah bersedia? Jom kita mulakan. Murid-murid, sila dengar dan ikut sebutan cikgu. Kita akan baca bersama-sama. Hana dan Hani membantu ibu di dapur. Mereka membersihkan dapur supaya serangga perosak seperti lipas dan lalat tidak membiak di situ. Murid-murid, sila bina ayat majmuk berdasarkan gambar ini. Contoh ayat majmuk yang boleh dibina ialah ibu mengambil sayur yang telah busuk lalu menyuruh Hana membuangnya di dalam tong sampah. Di dalam gambar ini, ayat yang boleh dibina ialah Hana menyusun sudu di dalam laci manakala kakak meletakkan lauk di atas meja. Murid-murid semua, berikut merupakan beberapa tips untuk memastikan dapur sentiasa kemas dan bersih. Pertama, sila basuh pinggan selepas makan. Kedua, sentiasa pastikan tong sampah bertutup dan buang sampah apabila penuh. Ketiga, lap meja setiap kali selepas makan. Keempat, bersihkan peti ais seminggu sekali. Tentu ramai murid-murid cikgu yang suka menolong ibu di dapur kan? Berikut merupakan beberapa peralatan untuk mengemas dan membersihkan dapur. Antaranya ialah kain lap, penyapu, plastik sampah, sabun dan span. Apa itu ayat majmuk? Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan 2 ayat tunggal atau lebih sehingga menjadikan ayat yang baru. Contoh, ayat tunggal pertama, Ali membeli jam. Ayat tunggal yang kedua, jam itu mahal.
Ayat majmuk yang dapat dibina ialah Ali membeli jam yang mahal. Berikut merupakan contoh kata hubung. Antaranya ialah dan, kerana, lalu, tetapi, sambil, yang, atau. Ada banyak lagi contoh kata hubung yang lain. Mari kita lihat beberapa contoh kata hubung dan penggunaannya. Kata hubung dan menggabungkan dua unsur yang setara atau yang sama. Contoh ayat. Ayah pergi ke pejabat. Ibu pergi ke pejabat. Kedua-dua ayat tunggal ini boleh digabungkan menjadi satu ayat majmuk, iaitu ayah dan ibu pergi ke pejabat. Kata hubung atau menunjukkan pilihan atau bandingan. Contoh ayat, kamu hendak bermain bola. Ayat yang kedua, kamu hendak bermain badminton. Kedua-dua ayat tunggal ini boleh dijadikan satu ayat majmuk menggunakan kata hubung atau. Ayat yang terbentuk ialah kamu hendak bermain bola atau badminton. Kata hubung lalu digunakan bagi menggabungkan dua perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut. Contoh ayat, Fatih membeli air. Fatih memberikan air kepada Faris. Kedua-dua ayat tunggal ini dapat dijadikan satu ayat majmuk menggunakan kata membentuk ayat Fatih membeli air lalu memberikan kepada Faiz. Kata hubung sambil menunjukkan perbuatan lain dilakukan di samping perbuatan utama. Contoh ayat, Izzah membasuh baju. Izzah menyanyi lagu. Kedua ayat tunggal ini dapat digabungkan menjadi satu ayat majmuk menggunakan kata hubung sambil, iaitu Izzah membasuh baju sambil menyanyi lagu. Kata hubung tetapi menggabungkan ayat dengan ayat yang lain atau perkara yang berlawanan maksud. Kata untuk ayat, tudung ibu cantik. Tudung ibu mahal. Kedua ayat tunggal ini boleh digabungkan menjadi satu ayat majmuk menggunakan kata hubung tetapi. Ayat yang dibentuk ialah tudung ibu cantik tetapi mahal. Kata hubung seterusnya ialah kerana, menunjukkan alasan atau sebab. Contoh ayat, Hazim menangis. Hazim sakit perut. Kedua ayat tunggal ini digabungkan menjadi satu ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung kerana. Hazim menangis kerana sakit perut. Akhir sekali, kata hubung yang, iaitu penghubung klausa utama dengan klausa yang kecil. Contoh ayat, Nias membeli kasut. Kasut itu berwarna merah. Ayat majmuk yang terhasil ialah Nias membeli kasut yang berwarna merah itu. Untuk menguji kefahaman murid-murid tentang ayat majmuk, jom kita jawab soalan. Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Pertama, Aniza sering dipuji guru. Tempat kosong, dia seorang yang rajin. A. Sambil. B. Kerana. C. Tetapi. D. Yang. Kedua, Hasif akan pergi ke Pulau Langkawi pada minggu hadapan. Tempat kosong, bulan hadapan. A. Dan. B. Atau. C. Sambil. D. Tetapi. Tiga, Maisara menonton televisyen. Tempat kosong, makan nasi. A. Dan. B. Kerana. C. Sambil. D. Atau.
Keempat, ayah membeli roti, tempat kosong, aiskrim di kedai. A. Sambil, B. Yang, C. Kerana, D. Dan. 5. Ibu mengambil nasi di dapur, tempat kosong, beri kepada adik. A. Dan, B. Atau, C. Lalu, D. Sambil. Enam. Zarif hendak mandi sungai bersama-sama rakan. Tempat kosong, ibu tidak membenarkannya. A. Yang, B. Sambil, C. Dan, D. Tetapi. Tujuh. Hamidah memakai tudung, tempat kosong, berwarna merah itu. A. Yang, B. Tetapi, C. Lalu, D. Kerana. Lapan. Adik hendak membeli coklat. Tempat kosong, dia tiada duit. A. Yang, B. Tetapi, C. Lalu, D. Kerana. Sembilan. Hadif hendak membeli baju yang berwarna biru, tempat kosong, coklat. A. Yang, B. Tetapi, C. Lalu, D. Atau. Sepuluh. Baju Maria basah, tempat kosong, terkena hujan. A. Yang, B. Tetapi, C. Lalu, D. Kerana. Bagus anak-anak murid cikgu, kamu semua memang hebat. Perkara yang telah dipelajari pada hari ini ialah kita telah menyebut ayat majmuk bersama-sama. Selepas itu, kita telah melengkapkan gambar dengan membina ayat majmuk. Dan akhir sekali, kita telah menjawab soalan tentang ayat majmuk. Cikgu harap murid-murid faham tentang topik yang telah kita pelajari pada hari ini. Jumpa lagi murid-murid. Jangan lupa like dan subscribe channel Mari Belajar Bahasa Melayu bersama Cikgu Dia. Bye! Murid-murid.